warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Anissa binti Ismail. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin mendiskusikan mengenai isu yang berkaitan dengan jurang pendidikan. Seperti kita tahu, negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, maka pelaksanaan sistem pendidikan bersesuaian mengikut keperluan semasa masyarakat Malaysia. Namun begitu, sistem pendidikan di Malaysia diperkenalkan dengan sistem pendidikan formal seperti pendidikan di sekolah-sekolah barat. Di Malaysia juga, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara, yang mana dasar ini dikenali sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Sehubungan dengan itu, perkara yang ingin dibincangkan adalah mengenai jurang pendidikan di negara kita. Jurang pendidikan pada awalnya wujud sekian lama lagi, namun begitu terdapat pelbagai isu yang menyentuh jurang pendidikan. Ayo kita saksikan apakah isu yang berkaitan dengan jurang pendidikan. Isu jurang pendidikan di Malaysia dari aspek penguasaan kemahiran 3M. Bagi perspektif sosiologi pendidikan, kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira diperkenalkan untuk mengurangkan kadar keciciran murid dan meningkatkan kadar celik huruf di Malaysia. Secara jelas, penutupan sekolah sepanjang pandemik COVID-19 ni telah meningkatkan kadar keciciran dalam kalangan murid sekolah rendah. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kadar keciciran di peringkat sekolah rendah meningkat dari 0.12% pada tahun 2019 kepada 0.13% pada tahun 2020. Di samping itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM menyeru untuk meningkatkan penguasaan 3M ni dengan cara murid perlu menguasai keupayaan literasi dan keupayaan numerasi. Maksud keupayaan literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi semasa membaca dan menulis. Seterusnya, keupayaan numerasi adalah keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dia ada dalam matematik itu dalam kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan kadar penguasaan kemahiran 3M ni menurunnya menjadi salah satu sebab berlakunya jurang pendidikan di Malaysia. Okey, seperti mana yang kita tahu, semua institusi pendidikan mengamalkan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara atas talian sebagai salah satu cara pembelajaran norma baharu semenjak pandemik COVID-19 berlaku di negara kita. Hampir 36% atau 1.8 juta kanak-kanak di Malaysia ni tidak mempunyai akses kepada pembelajaran dalam talian seperti laptop, telefon bimbit dan kawasan jaringan internet yang lemah. Seterusnya, ibu bapa sibuk menjalankan pekerjaan dari rumah sehingga mengabaikan pembelajaran anak mereka. Adalah salah satu faktor mengapa murid tidak menguasai kemahiran 3M pada masa yang telah ditetapkan. Contohnya macam sepatutnya dekat prasekolah tu dia belajar semua dah membaca, menulis dan mengira. Tapi bila masuk tahap tahun 1 tu still tak pandai lagi. Apa tu, bila berlaku COVID ni, belajar online tak meningkat juga kemahiran 3M dia. Jadi diteruskan kepada tahun 2 pula. Dan seterusnya, jadi untuk mengelakkan ni,
Ini adalah khususnya saya akan menerangkan langkah-langkah untuk memastikan semua murid kuasai 3M semasa COVID-19 dari perspektif sosiologi pendidikan. Yang pertama, Kerajaan Negeri Johor melancarkan program khas didik Johor mulai tahun 2022. Peruntukan sebanyak RM450,000 Malaysia disediakan bagi mengadakan kelas tuition bersama guru untuk mempertingkatkan kemahiran 3M dalam kalangan murid tercicir. Yang kedua, KPN memperkenalkan program pemulihan khas kepada murid tahap 1 yang menghadapi masalah menguasai kemahiran 3M ini. Usaha ini bagi memastikan aspek literasi dan numerasi yang PPPM nak tu mendapat keutamaan dalam pendidikan tahap 1. Okey, yang ketiga, langkah ketiga, pendekatan ibu bapa dalam menyokong proses pengajaran dan pembelajaran dengan memerhati dan mengawal proses pembelajaran anak mereka di rumah. Langkah keempat, menggunakan khidmat agensi bukan kerajaan seperti Untuk Malaysia. Yang kedua, Helping Hands. Yang ketiga, Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia yang menjadi sukarelawan membantu kanak-kanak dari golongan B40 ni yang tercicir dalam pembelajaran. Yang kelima, ibu bapa perlu rajin membaca dan menjadikan suasana kat rumah tu suasana membaca yang baik bagi membantu memberikan kesediaan 3M kepada anak-anak. Secara rumusan, kerajaan mempunyai peluang besar dalam memenuhi tanggungjawab terhadap anak-anak dan menghalang tragedi generasi yang hilang kerana tercicir dalam pendidikan. Program intensif 3M ni mampu direalisasikan melalui kerjasama era antara KPM, KPT dan ibu bapa. Okey. Saya akan terangkan tentang jurang pendidikan teknologi digital. Jurang pendidikan teknologi digital. Okey. Pendidikan digital. Apa itu pendidikan digital? Ialah salah satu pemacu utama dalam perkembangan ekonomi negara. Jadi penguasaan dalaman kemahiran digital juga menjadi semakin penting di era revolusi industri 4.0. Jadi internet merupakan benda dan juga perkara proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan teknologi, dan ia juga merupakan perkara paling terpenting dalam pendidikan. Okay, saya juga akan menyentuh kepada pengaruh sosial dalam teknologi digital pendidikan. Ia adalah terdapat dua pengaruh, iaitu pengaruh positif dan juga pengaruh negatif kepada pelajar, ibu bapa, kepada guru. Okey, yang pertama, pengaruh positif, di mana pelajar, ibu bapa dan guru akan memperolehi sesuatu berita dengan lebih pantas. Jadi, penggunaan teknologi ini dapat sesuatu berita dengan lebih pantas. Dan juga penggunaan teknologi digital ini membolehkan mereka keluar dari kepompong. Dan yang ketiga ialah media memberikan contoh teladan yang bijak untuk mengubah perilaku pelajar. Dan juga teknologi ini juga membentuk suatu budaya baru dalam sebuah masyarakat, yang mana kita dapat mengetahui budaya kaum lain. Okey, pengaruh negatif. Pengaruh negatif ialah teknologi akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mana dia menyebarkan berita palsu, dan juga ia juga keruntuhan moral di kalangan pelajar, dan ia juga mencetus kemelut jati diri bagi remaja mencari identiti. Dan yang terakhir ialah teknologi mengubah dan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Okay. Kita juga akan membincangkan kesan penggunaan teknologi digital kepada perubahan emosi. Okay. Seperti kita tahu, penularan pandemik COVID ini pada masa sekarang menyebabkan perubahan tingkah laku ibu bapa, guru dan pelajar, yang mana paling jelas dapat dilihat dari segi emosi, iaitu terutamanya pelajar, mana mengalami perubahan tekanan, kemurungan, keganasan dan kecelaruan.
yang mana disebabkan tidak dapat menguasai teknologi digital dengan baik dalam pembelajaran. Jadi, krisis pandemik COVID ini membataskan banyak aktiviti ataupun perkara yang perlu dilakukan secara bersemuka dan menjadikan internet dan ruang digital satu platform untuk pelajar terus kekal berhubung dengan pembelajarannya. Dan juga teknologi digital pada masa kini merupakan keperluan dan bukan lagi kehendak. Okey, perubahan dari segi persekitaran. Perubahan tingkah laku pelajar ataupun ibu bapa juga boleh disebabkan persekitaran. Perubahan iaitu berlakunya perubahan tempat belajar ataupun tempat bekerja. Yang mana keadaan sekarang, keadaan tempat yang tidak selesa menyebabkan timbulnya kemalasan, sifat tidak bertanggungjawab dan tidak berminat untuk membuat sesuatu perkara, dan ini merupakan faktor utama kepada pelajar yang mana mengalami kesukaran, kefahaman yang boleh menyebabkan tidak berminat untuk melibatkan diri dalam pembelajaran atas talian, yang mana sekarang pembelajaran melalui teknologi digital dan ini mewujudkan jurang pendidikan. Okey, kita akan bincang juga faktor jurang pendidikan teknologi digital. Okey, faktor jurang pendidikan teknologi digital yang pertama ialah keterbatasan akses internet antara pelajar luar bandar dan dalam bandar, iaitu kawasan luar bandar, itu kawasan pendalaman. Jadi, capaian internet, jalur lebar internet tidak meluas dan hanya terdapat pada kawasan yang tertentu sahaja. Yang mana seperti yang kita tahu, ular di media sosial tentang pelajar menjawab peperiksaan di atas pokok bagi mendapatkan talian internet. Dan isu jurang digital ini ataupun kita panggil miskin digital ini berlaku di Sabah dan Sarawak, yang mana dilaporkan lebih 50% pelajar tidak ada akses internet dan juga tidak berupaya membengkakkan alat peranti dan dalam era pendidikan digital ini, iaitu contohnya dalam bandar, iaitu kelompok miskin dalam bandar yang mana mereka tidak berkemampuan dari segi persediaan data keuangan. Jadi, tinjauan pengguna internet 2020 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM mendapati penggunaan internet meningkat sebanyak 1.3% pada tahun 2020 kepada 88.7% berbanding 87.4% pada tahun 2017. Ia merujuk kepada kajian Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. 37% pelajar di bawah KPM tidak mempunyai sebarang peranti untuk menjadikan prasyarat dalam penglibatan diri dalam pelajaran atas talian, yang mana pelajar mengalami kesukaran. Perkara ini yang mewujudkan jurang pendidikan teknologi digital. Okey, faktor yang ketiga ialah faktor geografi, yang mana menyumbangkan kepada peningkatan jurang digital di Malaysia dalam pendidikan kerana masih banyak lagi kawasan pedalaman di Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak, yang mana masih belum menerima capaian talian yang baik. Jadi, masalah ini sudah pasti akan membataskan keupayaan pelajar untuk mengikuti sesi PDPR dengan lancar dan sekaligus mencabar keberkesanan PDPR dalam mewujudkan kesaksamaan dalam pendidikan pada masa sekarang, pada keadaan sekarang. Jadi kita akan juga membicarakan merapatkan jurang pendidikan teknologi digital. Okey, merapatkan jurang teknologi digital itu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan buku teks digital dan peranti secara percuma kepada pelajar
dari keluarga berpendapatan rendah bagi memudahkan murid mendapatkan akses buku teks untuk bertujuan pembelajaran di rumah, yang mana boleh praktis pembelajaran kendiri terhadap subjek. Yang mana sekarang keadaan utamakan praktis pembelajaran kendiri. Okey. NFCP juga perlu dilipat gandakan agar akses internet berkelajuan tinggi dan mampu dapat dinikmati masyarakat. Okey, syarikat swasta juga untuk mendapatkan jurang ini, syarikat swasta dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO juga memberi sumbangan dari segi memberi komputer baru ataupun terpakai untuk diedarkan ke sekolah. Dan juga bagi mendapatkan jurang ini juga, pelepasan cukai juga boleh diperluaskan lagi untuk menggalakkan pemilikan peranti dari segi pembelian peranti dan caj internet, yang mana dikategorikan secara berangsingan daripada pembelanjaan gaya hidup lain seperti dalam jadual pelepasan cukai sekarang. Dan juga bagi mendapatkan jurang ini, saluran televisyen, radio, pensri dan video juga harus dimanfaatkan sepenuhnya sebagai kaedah alternatif penyampaian pengajaran kepada kumpulan besar. Okey, jadi itu saja daripada saya. Okey, anda bersama saya sekali lagi. Okey, jadi pasti anda sudah faham mengenai dua isu yang menyentuh berkaitan dengan jurang pendidikan. Okey, jadi saya ingin menyentuh lagi satu isu yang agak popular di Malaysia, iaitu isu PPSMI. Okey, pasti ada yang tertanya-tanya apa yang dimaksudkan PPSMI ini kan? Okey, PPSMI merupakan singkatan kepada pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya ialah bahasa Inggeris menjadi sebagai bahasa pengantara bagi kedua subjek ini di semua peringkat pendidikan. Okey, kita lanjutkan perbincangan kita kepada tujuan dan objektif bagi PPSMI ini. Okey, seperti kita tahu, bahasa Inggeris merupakan bahasa hubungan antara bangsa. Okey, selain itu juga, sains dan matematik merupakan bidang yang berperanan penting dalam kemajuan dan pembangunan dalam sesebuah negara. Oleh itu, bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris adalah dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan untuk mencapai taraf negara maju. Okey, ia juga merupakan persiapan awal persekolahan untuk pelajar bersaing dalam era globalisasi dan pelbagai inovasi serta penuaan baru dalam bidang sains dan matematik, dan capaian maklumat juga kebanyakannya memang dalam bahasa Inggeris. Jadi PPSMI ini merupakan salah satu alternatif bagi melahirkan individu yang lebih berkemahiran dalam bahasa Inggeris dalam bidang sains dan matematik. Jadi dekat sini kita boleh tahu kerajaan sangat menekankan supaya semua pelajar dapat berkemahiran dalam bahasa Inggeris supaya lebih senang di masa hadapan. Okey, jadi saya ingin menceritakan lebih lanjut mengenai kronologi PPSMI. Okey, jadi pada 19 Julai 2002, PPSMI ini termaktub sebagai dasar kerajaan Malaysia daripada Mesyuarat Khas Jemaah Menteri. Okey, seterusnya pada sesi persekolahan tahun 2003, pelaksanaan PPSMI dilaksanakan secara berperingkat. Di peringkat sekolah rendah, perintisnya ialah murid tahun 1, manakala di peringkat sekolah menengah, perintisnya ialah pelajar
tingkatan 1 dan tingkatan 6 rendah. Okey. Dan pada tahun 2007, pelaksanaan PPSMI dilakukan secara penuh di sekolah menengah, dan pada tahun 2008, pelaksanaan penuh PPSMI di sekolah rendah. Okey. Dan akhirnya pada tahun 2012, PPSMI ini telah dimansuhkan di Malaysia. Okey, berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan, kita tahu bahawa pada tahun 2012, PPSMI telah dimasukkan di Malaysia. Okey, jadi jom kita tahu lebih lanjut mengenai apakah faktor-faktor yang menyebabkan PPSMI ini telah dimasukkan. Okey, antaranya adalah terdapat kajian terhadap 10,000 sekolah di seluruh negara kita, terutamanya di luar bandar, telah menganggap bahawa bahasa Inggeris ini sebagai bahasa kedua dan juga bahasa asing. Okey, selain itu juga terdapat statistik di mana 8% guru yang hanya yakin untuk mengajar kedua-dua subjek yang terbabit dalam bahasa Inggeris. Dan UNESCO juga telah menunjukkan bahawa pendidikan dalam bahasa ibunda adalah lebih berkesan. Dan antaranya ialah juga terdapat penurunan ranking tahap pendidikan bagi subjek matematik dan sains, iaitu bagi mata pelajaran matematik ranking ke-20 berbanding ke ranking 10, dan bagi mata pelajaran sains pula ranking 21 berbanding 20. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa ketika PPSMI ini dilaksanakan di Malaysia, terdapat penurunan ranking yang agak menjunam di dalam kedua-dua subjek ini. Okey, terdapat satu lagi kajian yang telah dilakukan oleh pihak UPSI, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang mana kajian ini bertajuk Kesan Dasar Pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah pada tahun 2008. Okey, kajian ini melibatkan 28 buah sekolah dan respondennya terdiri daripada kalangan murid tahun 5. Okey, keputusan bagi kajian tersebut adalah 80% murid telah menyatakan bahawa guru bagi mata pelajaran sains dan matematik telah menggunakan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ketika mengajar. Dan selain itu juga, purata bagi pelajar, iaitu 70% murid telah menyatakan mereka tidak faham ataupun kurang faham bagi mata pelajaran matematik, manakala 80% pelajar yang kurang ataupun tidak faham dalam mata pelajaran sains. Ini kita dapat simpulkan bahawa daripada kajian ini, terdapat ramai pelajar yang tidak dapat menguasai kedua-dua subjek ini ketika bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantara. Jadi oleh itu, kita dapat lihat bahawa terdapat impak yang agak besar kepada kalangan murid jika PPSMI ini terus dijalankan di Malaysia. Berita yang paling terkini mengenai PPSMI ini ialah pada tahun 2020, Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah menyuarakan untuk mengembalikan pelaksanaan PPSMI ini di dalam sistem pendidikan negara. Namun demikian, terdapat banyak pihak yang tidak bersetuju dan menolak akan pelaksanaan ini dilakukan di Malaysia. Menurut Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan merupakan Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional, telah berpendapat bahawa pelaksanaan PPSMI baru dikhawatiri mewujudkan
dualisme pemikiran walaupun pihak sekolah mempunyai pilihan untuk melaksanakan ataupun tidak, kerana perkembangan itu bakal mewujudkan dua pemikiran yang berbeza kerana mengikut kiblat bahasa masing-masing. Jadi ini sangat dikhawatiri bahawa jika berlakunya dualisme pemikiran, akan wujudnya tiada perpaduan dalam kalangan murid di dalam sekolah. Ini yang paling dikhawatiri bagi pelaksanaan PPSMI baharu. Ini dapat disimpulkan bahawa PPSMI ini ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang membangkang. Namun begitu, kita perlu melihat secara menyeluruh supaya membawa impak yang positif kepada negara Malaysia. Kesimpulannya, sistem pendidikan merupakan perkara penting dalam membangunkan sesebuah negara dalam bidang bidang ekonomi, politik dan sosial. Jurang pendidikan di Malaysia pada awalnya wujud kerana pihak penjajah menghalang kebangkitan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat dengan mewujudkan jurang antara kaum. Selain itu, jurang pendidikan berlaku kerana masalah pembelajaran dua bahasa yang menggunakan bahasa Inggeris sahaja ataupun bahasa Melayu sahaja atau dua bahasa lah. Seterusnya, masalah penggunaan digital dan teknologi dan masalah penguasaan kemahiran 3M. Beberapa cadangan telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah dalam jurang pendidikan tersebut. Semua pihak perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah yang melibatkan pendidikan, tidak kira pihak kerajaan, pihak sekolah, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Akhir sekali, pendidikan amatlah penting untuk meneruskan kelangsungan hidup yang lebih selesa dan bermakna. Setelah mengemukakan 3 isu berkaitan dengan jurang pendidikan, saya berharap anda semua dapat memahami dengan sebaiknya. Sebagai akhir kata, jurang pendidikan ini perlu dibendung secara berperingkat. Bukan mudah untuk dibendung sekaligus dalam satu masa. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu, termasuklah pihak kerajaan, pihak sekolah, pihak guru, ibu bapa dan murid itu sendiri bekerjasama dalam mengatasi segala jurang pendidikan yang berlaku. Oleh itu, sebagai penutup bicara bagi perbincangan ini, izinkan saya mengungkapkan satu rangkap pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Jadi saya akhiri perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.